kita alu-alukan sesiapa saja yang buat live. Lagi ramai, lagi bagus, lagi meriah. Ya? Di suasana kita menyatakan tentang perjuangan kita dengan Palestin ni, ya, lagi banyak orang buat live, lagi bagus, lagi meriah. Selamat datang warrior, waalaikumsalam warrior. Ya, lagi bagus sebenarnya. Biar ramai buat live. Ada tu yang baru belajar nak buat live, dia macam tak confident atau malu-malu nak tunjuk muka. Dia tak tunjuk muka, dia hanya suara saja. Okey, tak apa. Yang penting suara anda, bukan kita nak tengok anda tu, ya, muka tu. Itu tak penting sangat kan. Yang penting apa yang kita nyatakan, konten yang kita nak sampaikan, kandungan yang kita nak sampaikan, itu lebih penting daripada anda nak pamer muka ke tak pamer muka, tu bab kedua. Ya? Cuma orang kata live yang paling berkesan, kita tunjuk wajah lah supaya orang mendengar, dia boleh tengok kita ni cakap kan. Yang kedua, melambangkan kejujuran kita lah. Maknanya memang kamu bercakap, kamu berani tunjuk muka. Itu kelebihannya tunjuk muka sebenarnya. Bukan nak tunjuk muka handsome tak handsome ya, cun ke tak cun ke ya, apple masam ke tak masam. Bukan itu tujuan dia kan. Tujuan dia untuk meyakinkan orang bahawa kita cakap ni benda yang benar. Sebab itu kita boleh tunjuk muka kita, kita tidak menyorok-nyorok kan. Tetapi buat orang mula-mula nak belajar, tak apalah ya? Tak payah tunjuk muka. Apa yang kita sampaikan ya? Yang penting kejujuran yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau kita tunjuk muka, fitnah orang pun tak guna juga ya? Nak tunjuk kita berani lah konon-konon. Aku berani sebab tu aku tunjuk muka. Dapat tu fitnah kawan contoh kan. Itu pun tak guna juga ya? Kita jadi rugilah tunjuk muka, tak ada rasa perasaan malu sikit pun untuk nak fitnah orang lain ya? Lebih baik tak payah tunjuk muka kan, sebab kita nak memfitnah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat pula bagi salam, tapi tak apalah. Tadi itu orang bagi apa? GZ. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam 30 kepada rakan-rakan yang sempat bersama saya pada petang ini. Terima kasih banyak kepada anda. Terutamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah pun follow akaun TikTok saya ini. Setelah banyak kali ya, ada akaun sebelum ini telah pun disekat dan sebagainya, buka akaun, sekarang ada 2 akaun kan. Tapi atas keprihatinan, sokongan saudara-saudara ya, bolehlah kita bertemu dalam live ini kerana anda follow ya, akaun pertama saya, akaun kedua saya, dan saya menghargainya dengan saya mengucapkan ribuan terima kasih lah ya. Mudah-mudahan niat saudara yang baik itu ya, di samping niat saya juga di dalam memberikan pencerahan ini direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita bersama ya. Kita tak mahu setiap patah perkataan yang kita keluarkan itu ya mendapat laknat daripada Allah SWT ya. Jadi kita nak keluarkan apa yang kita sebut ini, nawaitu yang paling penting ya. Apa sebab kita nak bercakap? Kerana kita nak menentang fitnah. Apa sebab kita nak cakap? Sebab kita nak beri penerangan kepada orang yang tak faham ya. Kalau kita cakap saja hanya kerana nak fitnah musuh-musuh kita ya, maka kita berada dalam kerugian lah ya. Okey, hari ini saya nak ulas apa yang berlaku di Parlimen semalam. Di Parlimen lah ya. Jadi sebelum saya nak ulas benda itu, pertamanya saya nak mengucapkan syukur ya, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana program solidariti ya, Malaysia Madani bersama Palestin yang telah diadakan di mana? Di Stadium Axiata ya, Arena Bukit Jalil pada hari Selasa baru ini kemarin ya, berjaya dan di luar jangkaan kita ya, sambutan yang kita lihat. Walaupun notis yang diberikan hanya 2 hari, itu diakui sendiri oleh PMX lah ya. Dia daripada Mesir lagi, dia call saja, dia kata saya nak turun ke Malaysia, saya balik daripada Mesir, saya nak menyampaikan sedikit amanat. Terima kasih banyak kepada yang bagi gift tu. Lawa pula topi tu ya. Boleh post kat rumah lah topi tu. Jadi PMX kata, saya balik daripada Mesir, buat satu program, saya nak sampaikan amanat saya kepada rakyat Malaysia. Saya nak kongsikan ya, pertemuan saya di setiap negara-negara Arab yang saya pergi. Saya tak nak makan seorang
Ini maksud dia. Saya tak nak makan seorang, saya dah pergi banyak negara, saya nak share dengan rakyat Malaysia. Saya nak bagi tahu secara jujur dengan rakyat Malaysia apa yang saya lakukan di dalam memperjuangkan Palestin. Sebab itu, notis yang diberikan untuk himpunan di Stadium Axiata Arena itu, notisnya 2 hari. 2 hari. Maknanya Datuk Seri Anwar di Mesir lagi, dia dah bagi tahu dia nak buat, dia turun saja di airport, malam itu terus diadakan. Dalam notis 2 hari, dalam waktu bekerja, waktu bekerja saudara, hari Selasa, orang bekerja, notis 2 hari, dan ketika itu KL setiap petang hujan. Semua tahu. Sebab itu penganjur pun dia bijak. Ada orang kata, kenapa buat perhimpunan dalam Dewan? Kenapa tak buat kat stadium? Kenapa tak buat dekat dataran Merdeka ke? Dataran Putrajaya ke? Depan Masjid Negara ke? Kenapa tak buat macam tu? Penganjur tahu Kuala Lumpur setiap petang hujan. Yang kedua, waktu itu waktu bekerja. Kalau kita buat petang, bayangkanlah waktu bekerja dengan orang nak pergi balik kerja dengan jam, pasti jamnya lah kalau ada himpunan ni. Terpaksa jalan ditutup dan sebagainya. Tak nak menyusahkan orang lain, dan isu Palestin ini tak nak paksa orang lain hadir. Ada orang kata diwajibkan kehadiran kepada semua kaki tangan kerajaan sekolah-sekolah. Ini kita bukan buat himpunan di Padang Merbuk, saudara. Kalau lebay-lebay buat himpunan Padang Merbuk, memang betul lah. Habis kalau sekolah tahfiz, dikerah pergi. Sebab tu ada budak-budak berjubah kecil-kecil hadir kan dalam himpunan mereka di Padang Merbuk, menuntut RU 355. Mereka seret budak-budak tahfiz sampai kat Parlimen. Saudara masih ingat kan? Di Parlimen dibawanya budak-budak ini berbaris untuk nak merayakan kehadiran Hadi Awang bentang RU 355. Habis budak tahfiz dibawa kat Parlimen. Kita bukan macam tu. Kita nak walaupun datang tu sedikit, tetapi kualiti yang penting. Sedikit tapi kualiti. Maknanya datang ni dengan jujur, dengan ikhlas, nawaitu yang betul, tanpa diupah, tanpa dipaksa, mereka hadir menyatakan sokongan. Dan alhamdulillah pada hari Selasa, malam tu di Stadium Axiata penuh stadium. Sampaikan difahamkan nak masuk dah tak ada tempat. Ramai di luar sana berkumpul. Akhirnya puak stadium terpaksa buka skrin besar di luar. Sebab ramai tak boleh masuk dalam stadium tersebut. Kalau kita tengok waktu maghrib, waktu diorang solat maghrib berjemaah situ, waktu tak ada ramai orang. Pasal ramai yang mengambil keputusan nak maghrib dulu di rumah ke, nak maghrib dulu di pejabat ke. Mereka tak pergi ke stadium, jadi nampak kosong. Kita dah rasa macam bimbang lah kan. Takut tak ramai. Takut tak ramai datang, jadi rugilah. Duduk buat kat stadium tapi tak ada orang. Kan? Alhamdulillah, selepas saja waktu maghrib, baru dia dah sedikit demi sedikit memenuhi stadium, sehingga di luar sana tak dapat nak masuk, terpaksa tengok skrin besar yang disediakan oleh penganjur di stadium Bukit Jalil. Sampai ke tahap itu, saudara, dalam masa 2 hari. Itu menandakan apa? Itu menandakan solidariti rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin. Kalau setakat tak boleh masuk stadium, kalau setakat duduk berada di luar berdiri, kalau setakat kena hujan sedikit, nak dibandingkan dengan apa yang dialami oleh saudara kita di Gaza, jauh beza, saudara. Sebab itu rakyat Malaysia, dia tak pedulikan itu semua. Dia tak peduli kalau aku datang lambat, stadium tak boleh masuk. Dia tak peduli kalau aku datang nanti hujan. Dia tak peduli kalau naik LRT itu nanti padat. Mereka tak peduli. Bagi mereka, itu hanya ujian paling kecil. Dugaan paling kecil berbanding dengan mereka-mereka yang berada di Gaza. Kalau kita mengalami kesukaran untuk nak pergi ke situ, menghadapi ramai orang, padat di stadium, itu pun kalau kita tidak boleh nak berada lama di situ, mana kita jangan sebutlah tentang perjuangan di Palestin. Di sana kita lihat, anak-anak kecil 3 tahun, 4 tahun, mereka memegang senjata api. Kalau tak ada senjata api di tangan mereka, mereka pegang batu untuk mereka baling kepada puak-puak Zionis laknatullah ini. Anak kita 3-4 tahun pegang smartphone. Anak kita 3-4 tahun pegang tablet, saudara. Jadi wajib kita bersyukur berada dalam bumi Malaysia ini.
dalam keadaan masyarakat berbilang kaum, berbagai agama, kita berada dalam penuh keamanan dan kesejahteraan. Di bawah PMX inilah, keamanan inilah yang PMX cuba jaga dan pelihara. Selalu PMX selalu pesan, belajar daripada pengalaman, belajar daripada negara-negara lain yang hancur, belajar daripada negara lain yang berperang. Sebab apa? Sebab masyarakat, rakyat mereka tidak bersatu padu. Ya, sesama kaum berbalah. Kalau kita tengok negara Arab, mereka bukan banyak sangat kaum, majoriti Islam, tapi dalam Islam itu ada mazhab-mazhab lah, ada Islam tu ada aliran macam inilah. Ya, istilah Syiah bersama dengan Sunni, dalam Sunni itu pula ada lagi pecah-pecah, mereka berbalah. Sebab itu ada negara Islam yang tidak boleh bersatu. Tapi kita alhamdulillah, bukan saja umat Islam kita, bukannya majoriti besar, kita 60-70% dalam negara kita. Tetapi mengapa kita boleh lagi, alhamdulillah setakat ini negara kita boleh berada dalam keadaan aman sejahtera. Walaupun ada yang pihak cuba yang membabit, cuba nak membakar sikit sentimen agama, sentimen kaum, tetapi kita ada rakyat Malaysia yang cuba dan masih nak pertahankan keamanan ini dan kesejahteraan negara kita. Kalau negara lain seperti Gaza, mereka tidak banyak suku kaum macam kita. Mereka ada orang Islam, mereka ada orang Yahudi dan sedikit bangsa kaum lain. Jauh dengan kita negara Malaysia, kita ada Melayu. Dalam Melayu tu pula ada suku-suku Minangkabau, Jawa dan sebagainya. Kita ada kaum Cina, kita ada India, kita ada Sikh, kita ada kaum asal, kita ada Iban, Kadazan, macam-macam kaum banyak dekat Malaysia. Tetapi alhamdulillah kita berada dalam kesejahteraan dan keamanan. Ini berkat kita, saudara. Ya, Allah akan memberikan perlindungan kepada negara tersebut kalau rakyatnya tahu bersyukur. Sebab itu kita hendaklah bersyukur dengan keamanan yang ada. Sebab itu jangan kita hancurkan keamanan yang ada. Walaupun kita nak berpolitik, ada batas-batas berpolitik. Ya? Jangan seperti mana yang berlaku di Parlimen semalam. Dia dah masuk bab Parlimen dah ni. Jangan seperti mana yang berlaku di Parlimen semalam. Ahli Parlimen Pasir Putih dengan berulang kali menyatakan, ya betul, saya sentiasa mendoakan kerajaan ini jatuh. Dulu pun kerajaan saya doakan jatuh, hari ini pun saya masih lagi mendoakan supaya kerajaan ini jatuh. Ini perangai masuk Parlimen dengan bangganya, dengan angkuh dan sombongnya, dia menyatakan dia memang berdoa supaya kerajaan ini jatuh. Dia tak bagi tahu dengan sejelas, dengan berfakta sebab apa dia doakan kerajaan ini jatuh, dia tak bagi tahu. Yang penting dia nak doakan kerajaan ini jatuh. Ini apakah kamu seorang yang berserban, berjubah, berjanggut panjang, orang yang berada di Dewan Ulama Parti Islam, kamu tidak malukah untuk menyatakan perkara tersebut dan didengari oleh yang bukan Islam? Apakah kamu nak tunjukkan bahawa ini cara Islam? Apakah kamu nak tunjukkan kepada bukan Islam, ini cara Islam? Kalau kami tak dapat, kami akan doakan orang lain supaya dia jatuh. Orang Islam yang bukan Islam akan melihat Islam, akhlak dia seperti ini. Kalau aku tak dapat, aku nak doakan supaya orang lain juga tak dapat ataupun orang lain hancur. Ibarat kita nak pinang dari orang. Kalau aku tak dapat pinang anak dia, aku akan tentukan anak dia jangan nikah. Aku akan tentukan orang lain tak boleh pinang dia. Ini perangai yang nak tunjukkan oleh Parti PAS. Kalau aku tak boleh jadi kerajaan, aku akan tentukan kerajaan yang ada ni jatuh. Bila Allah bagi dia kerajaan, dia tak nak jaga baik-baik. Bila Allah beri dia jadi kerajaan, dia berpoya-poya. Dia tak buat kerja. Dia makan gaji buta. Dia menyusahkan rakyat. Apa yang dia buat? Dalam isu Palestin pun apa yang dia buat? Saudara boleh google kenyataan Haji Hadi. Sewaktu dia jadi duta khas Timur Tengah, bila orang tanya berlakunya krisis di Timur Tengah, apa jawab Haji Hadi? Kita mengambil bersikap berkecuali. Bukan saya fitnah. Saudara boleh google, keluarlah surah Basina. Waktu dia jadi duta khas Timur Tengah, waktu itu berlaku krisis di Timur Tengah,
Wartawan tanya dia, sebagai duta khas Timur Tengah, apa pendirian kerajaan di atas krisis tersebut? Haji Hadi kata, kita mengambil sikap berkecuali. Tengok, orang ini hari ini duduk menyalak dalam parlimen, menyatakan Anwar sokong Palestin tidak cukup kuat. Yang cukup kuat seperti dia, berkecuali itu cukup kuat. Yang cukup kuat seperti dia, apa dia? Membenarkan, mengizinkan pesawat Israel lalu atas serban dia. Itu pendirian dia yang paling kuat dia rasa. Saudara, sebab itulah saya selalu katakan, langkah Sheraton yang mengangkat kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat itu adalah satu takdir yang Allah berikan kepada kita sebagai satu hikmah supaya kita kenal watak parti-parti, pemimpin parti-parti seperti itu. Kalau tidak berlaku langkah Sheraton, saya yakin di kalangan kita akan menganggap parti PAS parti yang jujur. Kalau tidak berlaku langkah Sheraton, kita akan tertipu mengatakan bahawa parti Islam itulah yang membawa suara Islam. Allah takdirkan berlaku langkah Sheraton, maka barulah terlihat wajah sekor per sekor manusia yang pakai serban ini. Saudara, dia akan lupa perjuangan Islam apabila kuasa dan kedudukan berada di tangan mereka. Hari ini bila kuasa itu ditarik oleh Allah SWT, baru dia ingat kepada Al-Quran, baru dia nak baca tentang Al-Quran. Sebab itu 2-3 hari dalam parlimen baru ini, Tok lebih mengumandangkan ayat Al-Quran. Di dalam dia nak menggelar DAP-KP, dia baca ayat Quran. Di dalam dia nak menggelarkan Anwar Ibrahim itu zalim, Anwar Ibrahim itu tidak adil, dia baca ayat Quran dalam parlimen. Anwar tak tegas dalam isu Palestin. Kenapa tak desak PBB untuk dakwa Palestin, dakwa Israel ke Mahkamah Antarabangsa? Tengok lebay Hadi, sampai idea yang tak masuk akal, yang tak logik keluar daripada mulut dia. Tetapi apabila Allah beri dia peluang jadi duta khas yang mempunyai hubungan yang rapat dengan negara-negara Arab, satu negara Arab pun dia tak pergi, saudara. Memang tugas dia waktu itu adalah duta khas Timur Tengah. Sepatutnya dia pergi ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, bincang tentang krisis di Timur Tengah, termasuk krisis di Palestin. Itu tugas dia. Itu rakyat bayar gaji dia ketika itu sebagai duta khas Timur Tengah. Tetapi apa dia buat? Dia duduk berselar dekat Masjid Rusila. Setiap minggu dia bagi kuliah, setiap minggu dia baca khutbah. Tetapi dia dapat gaji daripada rakyat sebagai duta khas Timur Tengah. Apakah dengan membuka kitab di Masjid Rusila, apakah dengan duduk atas member masjid memberi khutbah boleh menyelamatkan rakyat Palestin? Boleh menyatukan umat Islam? Saudara, ini bukan cara dia nak menyelesaikan masalah umat Islam atau masalah umat di Palestin. Sebab itu di Terengganu baru-baru ini ada satu kumpulan dia menaikkan bendera Israel di Terengganu, saudara. Dah tangkap pun, polis tangkap. Di mana? Di Marang. Marang tu kawasan apa? Haji Hadi. Di kawasan Haji Hadi ada budak muda angkat bendera sokong Israel yang sekarang ini telah ditangkap. Saya tidak menyalahkan Haji Hadi. Bukan dia suruh, bukan dia anjurkan, tetapi nak menggambarkan apa, saudara? Saya nak gambarkan bahawa selama ini Haji Hadi duk belek dalam kain orang. Selama ini Haji Hadi duk tengok kudis-kudis dekat kaki orang, dekat punggung orang. Rupa-rupanya kurap dekat punggung bawah jubah, dalam jubah dia tak sedar. Ini Allah tunjukkan. Kamu nak kata lekehkan DAP, KP, Habbi, liberal, LGBT, semua kawasan orang lain yang bukan parti kamu, semuanya anti-Islam. Tiba-tiba yang angkat bendera Israel itu berlaku dalam kawasan parlimen Marang yang kamu sebagai ahli parlimen. Patutnya kamu malu. Patutnya Haji Hadi sorok kepala dia dalam pasir di pantai Marang. Dia patut menyorok kepala dia macam penyu di Terengganu. Malu, saudara. Sebelum ini berlaku ajaran sesat Ayah Pen juga berlaku di Terengganu. Tempat yang dikatakan lahirnya seorang ulama.
Bertahun Ayah Pen mengajar Terengganu, tak siapa ambil tahu. Sebab apa? Sebab ulama-ulama yang ada di Terengganu asyik berpolitik. Ulama-ulama yang ada di Terengganu asyik mencari salah orang lain, asyik mengkapirkan orang lain. Sebab itu Ayah Pen tidak diganggu bertahun. Sampai pengikut dia bertambah ramai. Sebab ulama di Terengganu, yang dikatakan ulama di Terengganu itu asyik berpolitik untuk mengkafirkan UMNO. Bercakap saja munafikkan orang. Kita hudud bagi kuasa hudud tak ke mana. Kita Ayu 355 bagi kuasa tak ke mana. Sibuk dengan berpolitik, sibuk dengan menunggang agama, akhirnya ajaran Ayah Pen Tuhan langit kononnya itu berlaku di Terengganu, dan terbiar begitu lama sehingga Majlis Agama Islam Terengganu sendiri menghapuskan, bukan dihapuskan oleh ulama-ulama di Terengganu. Kerana apa? Kerana ulama di Terengganu sibuk nak dapat kuasa, sibuk nak jawatan. Akhirnya Allah beri peluang untuk jadi berkuasa dan pegang jawatan. Apa yang dia buat? Satu hadis pun dia tidak boleh masukkan dalam sekolah. Cakap slogan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi roh Islam itu tidak dibawa di peringkat sekolah-sekolah dan pendidikan. Berbeza dengan PMBX. Dia tidak bermain dengan slogan. Ya, dia tidak jual Allah Akbar tu dalam mana-mana ceramah. Dia gunakan perkataan Allah Akbar itu kena dengan tempat dia. Bukan untuk hipokrit, bukan hanya sebagai slogan semata-mata, tetapi dalam diam-diam dia bawa pendidikan hadis 40 Imam Nawawi diwajibkan diajar di sekolah-sekolah untuk murid-murid beragama Islam. Tak ada dalam manifesto kita. Kita tak pernah berjanji pun. Tetapi Anwar rasa sudah sampai masanya generasi-generasi muda, anak-anak kita, diajar tentang hadis 40 ini kerana ia penting. Kerana dalam hadis 40 Imam Nawawi itu mengajar tentang akhlak, disiplin, ihsan, mengajar tentang menghormati kaum lain, mengajar tentang menghormati agama lain. Anwar tak mahu anak-anak kita bila dah besar nanti duduk kata orang kafir, duduk kata sana tu munafik, duduk mengatakan orang ini liberal dan sebagainya. Anwar tak mahu berlaku pada generasi yang akan datang. Biarlah ia ditamatkan oleh generasi kumpulan-kumpulan sebaya Haji Hadi ini. Biarlah keturunan Haji Hadi ini selagi dia hidup, kita habis setakat itu. Kita tak nak lagi generasi akan datang tak boleh nampak kumpulan yang berbeza dengan dia, maka itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Bila berbeza dengan dia, ini bukan Islam. Berbeza dengan dia, ini sekular. Kita tak nak lagi generasi akan datang seperti itu, saudara. Sebab kalau dibiarkan negara kita berpecah belah kerana sentimen agama, kerana penunggang agama ini, saudara, tidak mustahil satu hari negara kita ini akan menjadi seperti negara-negara Arab yang lain. Sebab kita berbalah sesama kita. Bunga-bunga itu pun nampak, saudara. Ya. Kalau Israel Yahudi yang tidak ada pun negara dia, sejarah yang tidak ada negara, dia duduk negara orang, menumpang, akhirnya dia ambil negara orang. Dia nak jajah negara Palestin untuk rakyat Palestin, bangsa Palestin. Dia nak jadikan negara dia, cara dia. Dan bunga-bunga dia ada di Malaysia. Ada negeri yang dah dibagi negeri untuk nak tabir, untuk nak urus, sibuk nak rebut negeri orang. Oh, Pulau Pinang itu hak kami. Nak tuntut negara orang. Perangai. Ya? Hak kamu yang ada pun kamu tak boleh jaga. Di negeri yang diberikan amanah untuk kamu bangunkan, majukan pun kamu tak boleh nak jaga, kamu sibuk nak ambil hak orang.